A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi dikasihi semua penonton-penonton di channel kita Mantap Syekh yang bersama dengan kita pada petang ini. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, walaupun saya tak nampak ya, penonton-penonton ni berada di depan saya, penonton-penonton je nampak saya tak nampak penonton-penonton, tapi saya dapat rasa aura positif sampai ke tempat saya ni dan saya dapat rasa penonton-penonton sedang berada dalam keadaan seronok untuk mendengar perkongsian kita pada petang ini. Dan yang paling penting, kita nak teruskan kita punya perbincangan. Kalau pada hari semalam, hari Selasa, kita dah bawa tajuk yang pertama berdasarkan daripada kitab 40 hadis penawar hati, yang mana semalam kita baca tentang topik 4 soalan yang mesti dijawab sebelum berganjak kaki seseorang anak Adam itu daripada hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan pada hari ini kita nak baca hadis yang kedua tentang topiknya siapa teman setia. Kalau saya tanya dekat penonton-penonton pada petang ni, siapa teman setia, kita mesti jawab. Saya ada kawan, saya ada sahabat, kawan saya pada sekolah rendah, kawan saya daripada sekolah menengah, kawan saya belajar di kolej, kawan saya di tempat kerja, itulah teman setia saya. Itu teman di dunia. Tapi yang kita nak sebut pada hari ini, siapa teman setia tu, kita nak tengok di dalam hadis Nabi yang bakal kita tengok saat saja lagi, kita akan tahu siapakah teman setia kita yang kita sebut teman itu daripada dunia sampai akhirat. Dia teman kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan dia akan memberikan kita kebaikan, keelokan daripada dunia sampai akhirat. Jom kita tengok siapakah teman setia tersebut. Okey, baik. Kita lihat di dalam kitab 40 hadis penawar bagi hati ya. Kita lihat hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, siapa yang pernah baca hadis ini ataupun siapa yang hafal hadis ini, boleh sama-sama baca dengan saya. Okey. Okey Baik. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Okey. Yatbi'ul mayyit thalathun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u athnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu yabqa amaluhu. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Apa maknanya? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburan, iaitu keluarganya, hartanya dan amalannya. 2 di antaranya akan kembali dan 1 daripadanya akan tetap tinggal bersama dengannya. Keluarga dan harta akan kembali, sedangkan amalan akan tetap bersama dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Okey. Sebelum kita tengok keterangan, saya nak ajak penonton-penonton mai sama-sama dengan saya, kita tengok daripada hadis Nabi SAW sebentar tadi yang saya baca, disebutkan di dalam itu setiap kali seseorang ataupun satu jenazah ini dia pergi dihantar ke perkuburan. Bila mana kita ni dah berpisah dengan dunia, bila mana kita ni dah habis waktu kita di dunia, kita akan beralih ke satu tempat ataupun ke satu zaman ataupun ke satu lagi dunia yang disebut sebagai alam barzah. Kita dihantar ke perkuburan, maka pada ketika itu ada 3 macam benda akan ikut kita. 3 teman ni akan ikut kita. Apa dia? Keluarga kita, kawan-kawan kita, kerabat kita, family kita akan ikut. Hantar kita ke perkuburan. Yang kedua, harta kita pun ikut.
Harta kita pun ikut. Kereta kita barangkali, motor kita barangkali, apa kenderaan yang kita ada akan ikut kita pergi hantar ke perkuburan. Yang ketiga adalah ni, apa yang kita buat di atas dunia, amal soleh kita, yang itu pun akan ikut kita hantar ke perkuburan. Tapi Nabi tekankan kepada kita, Nabi beritahu kepada kita yang dua daripadanya akan balik. Satu je akan tetap tinggal bersama dengan kamu. Apa pasal yang hantar tiga, yang balik dua, yang tinggal cuma satu? Pasal apa tiga-tiga tak tinggal? Yang ni yang kita kena faham. Pasal apa dua balik, satu tinggal? Jawapannya adalah, yang balik itu keluarga kita, kawan-kawan kita, family kita, kerabat kita. Walaupun kita ni rapat macam mana pun duduk di atas dunia, tapi bila mana mati, tak ada orang yang akan tunggu sampai bila-bila di situ. Walaupun hidup di atas dunia, aku berjanji dengan kamu sehidup semati. Memang sehidup semati. Sebab tu kena faham betul-betul. Apa makna sehidup? Apa makna semati? Kalau diikut orang-orang Pantai Timur, sehidup, semati tu maknanya satu hidup, satu mati. Se kan satu. Se. Oh, beri ni se. Se tu satu. Satu hidup, satu mati. Jadi kita kena faham, oh itulah rupanya maksud sehidup, semati. Satu hidup, satu mati. Yang hidup balik, yang mati tinggal di situ. Jadi berpisah. Walaupun rapat macam mana kawan, berjanji sehidup semati, akrab sungguh waktu hidup di atas dunia, tidur sebantal, makan sepinggan, bilik mandi sama-sama guna pakai, rapat betul hidup di atas dunia. Tapi bila mana hang sudah berpisah jasad dengan nyawa, maka kamu akan berpisahlah dengan orang-orang yang berada di atas muka bumi. Kawan tu balik tinggal. Family kita, pasangan kita, sayang macam mana pun dengan kita, balik tinggal. Kawan kita sayang rapat macam mana pun dengan kita, balik tinggal. Family kita rapat macam mana pun dengan kita, berpisah tak nak di atas dunia, habis mati, balik tinggal. Sebab itu yang pertama akan balik family. Yang kedua pun akan balik. Yang kedua ni siapa? Yang kedua ni namanya adalah harta. Dia tolong hantar kita naik kereta, kereta kita dia bawa balik pula dan akan menjadi tinggalan kepada waris-waris kita. Sebab tu Nabi tanya pada para sahabat, wahai sahabat, apa yang kamu sayang? Harta kamu ke harta waris? Sahabat-sahabat jawablah, tentulah kami sayang harta kami. Tentu kami sayang harta kami. Nabi kata, bila mana kamu sayang harta kamu, apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan, itulah harta kamu. Tapi bila mana kamu simpan di atas dunia, kamu jaga elok-elok, itu akan menjadi harta waris. Maka bila mana kalla idza balaratit taraki wa qila man ra wa zanna anahu al-firaq wattaffatus saqi bis-saqi. Wattafatis saqu bis-saqi. Kalla idza balaratit taraki. Katakanlah kepada orang yang nak yang nak meninggal dunia, wakila man ra, bila mana nyawa telah sampai di kerongkong, itulah namanya sakaratul maut. Bila mana sakaratul maut saja, nyawa dah sampai di kerongkong, pada ketika itu tak ada lain benda yang dia fikirkan, harta pun dia terpaksa tinggal, tak boleh bawa, family terpaksa tinggal. Sebab itulah Nabi pesan kepada kita, kalau ada harta itu yang kamu berikan ke jalan Allah, yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu belanjakan untuk kebaikan, yang itulah harta kamu. Tetapi yang mana kamu simpan rapat-rapat di atas dunia, kunci dalam peti besi, kedekut tak nak bagi pada orang, kamu tolong simpan sahaja. Sebaliknya, nanti kamu akan tinggalkan benda-benda itu kepada waris kamu. Jadi kamu faham di sini, yang mana harta kamu, yang mana harta waris kamu. Dengar daripada cerita tadi baru kita tahu tuan-tuan, rupa-rupanya yang kita dah bagi sedikit tu, yang itulah harta kita. Jadi petang ni saya ajak tuan-tuan, tambah-tambah waktu musim COVID-19, tambah-tambah pula kita ni nak bantu orang. Jadi kita boleh keluarkan sedikit daripada harta kita, bantu orang. Di dunia nampak macam kita bagi tak ada apa-apa, kita dah bagi habis. Tetapi bila mana di akhirat, kita akan tuai hasil yang cukup banyak, hasil daripada pemberian kita di atas dunia. Mantap Syekh. Baik, okey. Yang seterusnya, Nabi kata, dua akan balik, satu akan tetap tinggal bersama dengan kamu. Dua dah balik. Family dah balik, harta pun dah balik. Jadi,
Yang tetap tinggal bersama dengan kita, namanya adalah apa? Namanya adalah amal. Nabi bagi tahu pada kita, dua tadi dah balik, amalan akan tetap bersama dengan kamu. Dia akan menolong kamu ketika mana kamu berhadapan dengan soal siasat di hari kiamat, dan ketika mana kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang akan menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan di atas muka bumi. Amalan. Sebab itulah dipesan kepada kita, bila mana hidup di atas dunia ni, perbanyakkan amal. Banyakkan berbuat amal soleh supaya bekal kita banyak. Supaya banyak kita ni nak ada saksi-saksi yang baik untuk membantu kita lepas diri kita daripada siksaan api neraka. Sebab amalan baik banyak. Sebab tu petang ni kita nak ajak bukan saja-saja kita cerita pasal siapa teman setia kita, siapa orang yang akan bantu kita, apakah yang akan menolong, menyelamatkan kita. Jadi petang ni kita kena dengar baik-baik, sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Semoga semua orang dapat tahu yang kita kena ada satu cita-cita yang tinggi untuk membuat amal soleh sebanyak mungkin dapat dijadikan transaksi nanti di akhirat. Baik, jom sidang penonton kita tengok huraiannya. Okey, baik. Okey kan penonton-penonton ni? Okey nah, baik nah. Keterangan. Ini adalah kesudahan bagi kita. Semalam dah nyanyi lagu Pergi Tak Kembali kan? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Hanya amalan yang dibawa. Sebab tu kena hati-hati nah. Baik. Inilah kesudahan bagi kita. Isteri yang kita cintai, anak-anak yang kita sayangi, juga kaum keluarga. Mereka hanya dapat hantar kita ke tanah perkuburan dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kita ketika mereka melihat kita terbujur kaku di liang kubur. Macam saya kata tadi lah, dia boleh tengok saja. Dia boleh tengok dan mendoakan. Sebab itu kalau tuan-tuan biasa dengar berkenaan dalam satu hadis Nabi SAW, iza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Nah, iza mata bani Adam, bila mana mati seseorang anak Adam, akan terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. 3 benda ini akan tetap bersama dengan dia. Cuba tuan-tuan bayang. Sebelum kita teruskan huraian tu, saya nak ajak lu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang. Bila mana seorang manusia ini, dia pergi meninggalkan dunia, dia dah sampai kepada satu kejadian yang disebut sebagai kematian. Mati. Hari ni pun berapa kes dilaporkan pula. Kematian bila mana berkaitan dengan wabak COVID-19. Bila mana kematian itu sampai. Kematian ni dia tak lambat sesaat, tak cepat sesaat. Bila mana sampai waktu dia, maka itulah waktunya, tidak boleh lagi ditangguh-tangguh. Jadi bila mana kematian itu sampai, maka malaikat akan datang mencabut nyawa, maka berpisahlah jasad daripada tubuh. Yang saya nak ajak tuan-tuan bayang pada hari ini adalah satu keadaan. Cuba bayang ketika mana kita terbujur kaku di ruang tamu untuk dibungkus dengan kain putih, dibalut dengan kain putih. Bagaimana keadaan kita pada ketika itu? Adakah kita ini akan ditangisi kerana orang menyayangi, ataupun kita akan diketawakan kerana kita ini hidup menyusahkan? Cuba fikir tengok. Antara dua. Bila mana aku pergi nanti, adakah orang seronok, adakah orang sedih melihat aku? Sedih itu sebab kita ni duduk di atas dunia, hidup kita baik. Hidup kita baik, tak pernah menyusahkan orang, tak pernah buat jahat kepada orang, tak pernah buat aniaya kepada orang, tak pernah busuk hati kepada orang. Adakah nanti kita akan ditangisi kerana kepergian kita? Adakah kita akan ditangisi ataupun kita akan diketawakan?
Oh, saya duk suruh orang share, saya baru nak share kan. Terlupa nak share. Jadi kita dah share. Tu kan. Kita share. Mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Okey, baik. Balik kepada tadi. Adakah kita akan ditangisi ataupun adakah kita ni akan diketawakan? Ada orang kata, "Oi, puas hatilah. Punya lama kita tunggu dia ni. Aduh, lalas sekali pi kat no. Aman dunia kita." Aman dunia kita. Kalau dia ada menyusahkan, membuat orang sakit hati. Bila dah tak ada ni, tak apa. Adakah akan jadi macam itu? Ataupun orang akan, alamak sedihnya. Dulu dia ada seronok kita. Dulu dia ada seronok kita. Gelak ketawa kita dengan dia bila dia tak ada ni satu kehilangan lah bagi kita. Adakah macam itu? Adakah sebaliknya? Jadi di atas dunia ni kita kena fikirlah macam mana supaya aku pergi nanti orang akan mengingati aku sampai bila-bila hasil daripada kebaikan yang aku dah buat. Bukannya orang ingat kita sebab jahat kita. Orang ingat juga kita. Tapi ada dua. Satu jahat, satu baik. Kita nak orang ingat kita yang baik tu. Jadi kita kena plan satu-satu macam mana aku pergi orang akan ingat aku dalam keadaan kebaikan. Baik. Kita lihat lagi seterusnya. Tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita di dalam kubur. Mereka akan pulang setelah menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. Tak ada siapa yang sanggup tunggu. Tak ada siapa yang sanggup duduk. Bukan kata selama hidup. Tak ada siapa yang sanggup tunggu kita walaupun 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam filem boleh lah. Dalam filem boleh lah. Dalam filem kita tengok, daripada lepas ke bumi orang semua dah balik, yang kita tak balik-balik lagi sampai 2-3 hari duduk di situ. Itu dalam filem. Tapi bila mana di dunia betul ni, orang semua balik kita. Walaupun menangis dalam keadaan balik tu, 2-3 hari elok. Kejap saja menangis. Tak ada orang yang sanggup tunggu kita di situ sampai bila-bila. Tak ada. Tak ada siapa. Sebab dia tahu yang pergi, ia akan pergi. Tetapi yang hidup, teruskan kehidupan dalam keadaan baik. Dan kematian tadi, ambillah dia sebagai iktibar dalam kehidupan kamu. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan, kita tegur diri kita. Saya nak sebut juga kepada penonton-penonton. Kadang-kadang kita duk tengok orang duk baca talqin. Talqin tu bukan untuk orang mati. Talqin tu untuk orang yang hidup. Ada orang kata, jom kita bacakan talqin untuk si mati. Bukan, talqin bukan untuk orang mati. Talqin untuk orang hidup. Yang datang-datang situ tu, yang orang hidup tu, kita baca talqin untuk apa? Kita baca untuk mengingatkan kepada orang yang masih hidup, yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang setiap yang hidup ini pasti akan merasai mati. Cuma kematian itu rahsia terbesar dalam hidup dan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah dan malaikat maut saja yang mengetahui siapa yang akan dicabut nyawa pada hari ini, si fulan ini ke, si fulan ini ke, si fulan ini ke. Itu tugasan malaikat maut dan tugasan kita adalah plan macam mana kita nak hidup dalam keadaan baik, menghargai kehidupan yang Allah dah bagi kepada kita supaya kita hidup dalam keadaan tenang dan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ni tak ada apa-apa masalah yang nak dipersoalkan. Clean saja track record kita. Yang itu yang kita nak. Ini balik bertemu dengan Allah, macam-macam benda nak dipersoal kepada kita. No, ingatkah dia siapa dia manusia muflis? Siapa dia manusia yang bangkrut? Oh, bangkrut tu pasal endon. Bankrupt. Siapa dia manusia yang bankrupt? Manusia bankrupt ni ada beberapa orang. Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Tahu tak siapa dia orang muflis? Sahabat kata orang muflis ni orang yang tak ada reta lah. Orang tak ada reta, orang tak nak dinar, tak ada dirham. Dia lah orang muflis. Nabi kata, hey, itu muflis dunia. Nabi kata itu muflis dunia. Tapi yang nak ditanya di sini, siapa dia manusia yang muflis akhirat? Siapa dia manusia yang muflis akhirat? Lalu dijawab oleh baginda Nabi SAW, manusia yang muflis akhirat adalah orang yang hidup di atas dunia, dia ni nampak baik sungguh. Dia hidup di atas dunia, nampak baik sungguh. Semayang, solat, puasa, haji, zakat, bayar. Tapi dia ni dengan Allah sangat bagus hubungan dia.
Hablum minallah macam ini. Tetapi hablum minan nas macam ini. Pasal apa dia jadi manusia muflis? Rupa-rupanya bila mana nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dok bawa kantung amalan, banyak buat amalan baik. Tetapi hubungan dengan manusia dia lagu mana? Dia pernah kutuk orang. Kutuk orang. Dia pernah maki orang. Maki. Dia pernah komplain. Dia pernah fitnah orang. Fitnah. Dia pernah maki caci. Mengata kesat. Buat orang terasa hati. Makan harta orang. Bunuh orang. Buat aniaya orang. Segala benda kejahatan dengan manusia. Semua dia buat. Akhirnya amalan dia sikit-sikit bocor kena bagi pada orang yang dia buat aniaya. Last sekali dah tak ada apa amalan dia yang dia buat. Maka dia dihumban dalam neraka dalam keadaan yang sehina-hina manusia. Inilah nama dia manusia muflis. Kenapa boleh jadi macam ini? Sebab dia tak plan. Sebab dia tak plan kehidupan dia untuk macam mana nak jadi baik. Sebab dia tak plan kehidupan dia macam mana nak jadi orang yang tenang di dunia, selamat di akhirat lagu mana. Jadi sebab itu petang ni tuan-tuan kena dengar baik-baik berkenaan dengan siapa dia teman setia. Memang betul dalam hadis tadi sebut, dua akan balik, satu akan tetap tinggal. Tetapi macam mana kita nak jadikan dua yang balik itu sebagai saham akhirat yang tetap berjalan pahalanya? Ahli keluarga kita. Kita ajarkan benda yang baik-baik. Jiran kita. Kita layan dia sebaik mungkin. Tetamu yang datang rumah kita. Kita hormati tetamu kita. Keluarga kita. Jangan kita sakiti. Jangan putuskan silaturahim. Jangan berpecah belah. Jangan bercerai-berai. Yang ni kita kena buat. Supaya walaupun family itu balik setelah kita dikuburkan. Tetapi ada lagi pahala yang kita ada saham akhirat yang masih ada di atas dunia. Nu, family yang kita tinggalkan. Masih ada lagi. Dia duk buat lagi apa benda baik yang kita duk ajar pada dia. Berjalan pahala kita. Family kita hidup dalam keadaan baik. Hasil daripada rezeki yang kita hidup, kita kerjakan. Ada rezeki kita bagi pada family kita. Kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan kereta. Semua itu adalah saham akhirat untuk kita. Tapi kita faham dua benda tu balik terus. Tidak, tetapi kita boleh rancang macam mana kita nak jadikan walaupun dua benda itu balik, tetapi dia tetap ada saham untuk kita. Harta kita. Kita ada 4-5 biji rumah. Allah tanya kepada kita. Walaupun semalam tu kita dah sembang berkenaan dengan harta, daripada mana kamu dapat, ke mana kamu belanjakan. Allah tanya kepada kita tuan-tuan. Allah tanya kepada kita. Kamu hidup di atas dunia ada 4 biji rumah. Mak ayah kamu di kampung duduk rumah lagu mana? Okey ke tidak? Oi, kamu duduk di bandar 4 biji rumah, semua besar-besar rumah kamu. Mak ayah kamu di kampung rumah bocor, kamu tak tegur pun. Mak ayah kamu di kampung rumah bocor. Ni bocor, dinding retak, lantai retak. Kamu tak pergi tolong pun. Patutnya kamu dapat biji rumah, satu bagilah pada mak dan ayah. Tolong. Oh, tak tolong. Allah tanya pada kita, rumah kamu besar sungguh. Oi, besar rumah saya. Halaman saja boleh parking 4 helikopter. Oi, besar. Kamu bulan Ramadan ada tak ajak anak-anak yatim datang rumah bagi makan ke apa ke? Halaman rumah kamu besar tu ada tak manfaatkan untuk benda-benda yang bagus? Allah tanya kepada kita. Harta banyak, tetapi adakah dia balik macam tu saja ataupun kita dah manfaatkan supaya ada saham untuk kita daripada harta tersebut? Yang ni kena fikir. Sebab itu amalan yang tinggal dengan kita tu, hasilnya juga datang daripada dua yang balik tadi. Amalan. Buat baik. Yang fardu dijaga. Yang sunat-sunat dikekalkan. Amalan baik diteruskan. Barulah kita ini jadi orang yang faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ni kena dua benda. Yang pertama, buat amalan soleh yang sebanyak mungkin. Dan yang kedua, jangan syirik kepada Allah. Dua benda ini, dia kena buat betul-betul. Kena faham betul-betul. Kena hadam betul-betul. Dan dia kena mendalami dan memahami dengan sebaiknya. Okey, baik kita teruskan. Begitu pula harta yang kita kumpul. Dengan membanting tulang, memeras keringat, bahkan kadang-kadang sampai mempertaruhkan nyawa.
Semuanya itu akan kita tinggalkan untuk waris. Mereka yang menikmatinya, sedangkan kita yang akan ditanya tentang harta kita daripada mana kita peroleh dan ke mana kita akan belanjakan. Betul? Dia kata betul? Betul? Ini betul, 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 betul. Kita ni, waktu hidup, kita cari harta tu sampai memeras keringat, sampai kadang-kadang membahayakan diri sendiri. Cari sebanyak mana boleh. Tapi jangan jadi pemalas pula. Dengar hadis ni kata tak payah cari lah, dia kata. Tak boleh juga macam itu. Kena cari. Carilah dunia seperti mana kamu nak hidup selamanya. Cari. Sebab Islam tak larang kita jadi kaya. Islam tak larang kita untuk mengumpul harta. Tak larang. Tapi janganlah kumpul harta sampai kita ni menindas orang lain. Yang ni yang dilarang. Tak salah cari harta. Carilah dunia seperti mana kamu nak hidup selamanya. Tetapi kamu kena pulun. Pulun untuk akhirat. Seperti mana kamu nak mati esok. Yang ni yang dikata. Cari dunia tu cari banyak-banyak boleh. Tetapi nak cari akhirat. Cari sebanyak mungkin. Seperti mana inilah hari terakhir kamu hidup. Sebab tu kita kena faham. Islam tak larang kita jadi kaya. Tetapi kaya kita jangan merosakkan diri. Dan menindas orang lain pula. Yang ni yang kita kena faham. Dan betul dia kata. Bila mana kita cari harta banyak, tengok-tengok kita pergi dulu. Sebelum family kita yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya adalah harta kita orang lain yang nikmati. Harta kita orang lain yang nikmati. Tetapi yang carinya itu dah berada di dalam kubur. Dia yang kena soal jawab. Dia yang kena tanggung. Dia yang kena soal jawab. Harta di atas dunia orang lain duk pakai. Kereta dia orang pakai. Rumah dia orang duduk. Duit dia orang guna. Duit pula banyak. Dalam bank tu kalau tolak semua duit orang, duit dia. Banyak duit dalam bank. Tetapi apakan daya. Masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Masa tak akan kembali, bro. Dia tak boleh kembali. Hang nak minta balik seatas dunia pun tak boleh kembali. Jadi di situlah hang kena jawab. Daripada mana kamu dapat? Ke mana kamu belanjakan? Jawab. Sudah. Boleh ke tidak? Macam mana? Jawab benda ni. Kamu kena jawab benda ni. Jadi oleh itu, kita kena faham dengan sebaiknya, kita kena jadi orang yang berharta dan juga berilmu. Supaya kita ada harta dan kita ada ilmu untuk menguruskan harta tersebut. Jangan setakat berharta, tidak berilmu, maka harta itulah yang akan memberatkan timbangan kamu untuk kamu disoal jawab pada hari kiamat apa yang kamu laksanakan dengan harta tersebut. Baik. Orang yang pintar ialah orang yang mempunyai perancangan bagi akhiratnya dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba sebelum tiba saatnya. Ini adalah hadis Nabi SAW. Nabi kata siapa dia manusia cerdik? Manusia yang cerdik adalah manusia yang bersiap sedia untuk menghadapi mati dan dia buat amal soleh untuk membantu dia sesudah mati. Ni orang cerdik. Dia buat amal soleh untuk bantu dia nanti. Dia tahu dia dah plan. Saya kata dah awal tadi, dia plan kehidupan dia. Kita nak buat rumah ada plan, nak buat benda ini ada plan, nak buat benda itu ada plan. Takkan nak buat benda yang sangat besar, nak merancang kehidupan kita baik di dunia, baik di akhirat. Tak ada plan. Mesti ada plan. Supaya kita jadi orang cerdik. Yang dah tahu nanti kalau di sana nanti apa benda yang dapat membantu aku. Ni dia amal solehnya akan membantu aku untuk menyelamatkan aku daripada segala benda yang tidak diingini. Baik. Manakala orang yang terpedaya adalah orang yang banyak berangan-angan, sibuk mengejar dunia, sibuk menimbun harta. Maka apabila datang saat kematian, barulah dia sedar dan hendak melakukan kebajikan. Namun pada ketika itu, sudah terlambat, brother. Orang yang cerdik, dia bersiap sedia. Orang yang terpedaya, dia ni sibuk berangan-angan, kumpul harta, menimbun harta, berfoya-foya. Tak habis seronok dengan dunia, tak berhenti seronok dengan dunia. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, kalau anak Adam ini diberi pada dia 2 lembah emas, nescaya dia nak yang ketiga.
Tak pernah cukup, menimbun-nimbun harta. Tak pernah cukup, tak pernah puas. Inilah namanya anak Adam. Ataupun namanya manusia, insan yang mana selalu lupa. Menimbun harta, akhirnya menyusahkan dia sendiri. Nah, sebab tu kata tadi, biar jadi orang berharta dan berilmu supaya kita dapat urus harta tersebut dengan baik. Terpedaya. Akhirnya bila mana datang sakaratul maut, barulah dia kata, alamak, tak sempat nak buat benda baik, saya nak buat benda baik. Terlambat. Waktu tu dah terlambat. You are late. Dah terlambat, tuan-tuan. Jadi masa masih ada, sehat, tubuh badan, harta masih ada, sekarang baru kita nak buat. Sekarang kena bertindak. Sekarang dah kena plan. Macam mana kita nak jadi orang yang sentiasa dapat kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan sebagai penutup, oleh sebab itu, perbanyakkanlah amal kebajikan, tingkatkanlah ketakwaan. Banyakkanlah kebajikan, tingkatkanlah ketakwaan. Oh, muka jadi kelabu pula. Okay? Rajin bersedekah menyumbang untuk bekalan kita di perjalanan akhirat yang sangat jauh itu. Sentiasa kita ni kena bersiap sedia. Buat baiklah. Tuan-tuan, sebagai penutup, saya kongsikan kepada tuan-tuan 3 benda. Sebelum saya buat kesimpulan daripada hadis tadi, saya kongsikan kepada tuan-tuan 3 benda. Kata Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kata, jika kamu hidup di atas dunia, kamu ini laksanakanlah 3 benda, nescaya kamu akan jadi orang yang disukai. Yang pertama, gembirakan manusia. Yang kedua, mudahkan orang. Dan yang ketiga, jangan susahkan orang. Ini pesanan daripada Imam Hasan Al-Basri. Apa yang saya nak kaitkan 3 benda tadi dengan yang kita bincang pada hari ini? Berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia dan amal soleh yang kita buat waktu hidup di atas dunia. Ada 3 benda itu, basyiru yassiru wala tu'assiru, kamu akan jadi orang yang disukai dan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Tuan-tuan, sebagai rangkuman ataupun kesimpulan daripada hadis yang kita baca tadi, ingatlah kehidupan kita ni sementara sahaja. Kita ini ada pasang surut kehidupan, ujian tak berhenti-berhenti datang, sentiasa ada. Daripada bangun tidur sampai tidur balik penuh dengan ujian. Kadang-kadang daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar benda. Ujian bertalu-talu datang tak berhenti yang menyebabkan kita kadang-kadang rasa sesak di dada, cemas, lemah tak bermaya. Lah sekali kita dalam keadaan runsing, kita mula buat benda yang tak sepatutnya. Jadi ingatlah kita kita ada segala benda di dalam hidup macam mana sekalipun, kita hebat macam mana sekalipun, akhirnya kita akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diusung, dibawa, ditanam, ditimbus dengan sehelai kain putih yang mana dibalut dengan kita hanya dengan kain putih, tidak ada warna yang lain-lain, semua sama. Itulah kita kena tahu hakikat dunia. Datang dalam keadaan tidak ada apa-apa, balik bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada apa-apa. Kerana di atas dunia kita tidak pernah hilang apa-apa, sebab atas dunia ini kita tidak pernah ada apa-apa. Walaupun sebesar zarah, harta ini semuanya Allah punya. Allah bagi pinjam pada kita untuk kita usahakan, untuk kita jaga, untuk kita nikmati. Balik bertemu dengan Allah, cukup expired date, balik, harta semua dikembalikan pula kepada pemilik lain dan seterusnya. Begitulah waris. Mudah-mudahan bermanfaat untuk perbincangan kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa pula esok, ya, kita akan berjumpa pula esok pada topik yang seterusnya berkenaan dengan seringan-ringan seksa neraka. Nak tahu kupasannya? Kita akan jumpa esok pula pada waktu yang sama. Kalau sebetulnya 2:30 petang, tapi hari ini kita bersiaran pada 3:10. Mungkin ada sebab ke masalah sikit tadi, tapi tak apa. Esok kita akan bersiaran pada 2:30 petang. InsyaAllah berjumpa lagi. Teruskan support page channel Mantap Syekh, ajak kawan-kawan semua follow dan kita like, kita sama-sama imarahkan untuk kita berikan info-info yang bermanfaat kepada penonton-penonton dan kepada anda semua. Jangan lupa follow kita punya page untuk mengetahui info-info berkenaan dengan iHufaz. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan alamak, Mantap Syekh.
Bos, air zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berharap untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama.